Baik ya, kita mulakan hari ini hadis 622. Hadis 622. Hadis ini masih berkaitan dengan kitab zakah, yaitu berkaitan dengan zakat. Baik ya. Hadis 622 ini adalah hadis yang panjang. Ya. Kita tak payah baca untuk apa, baca pun dia mungkin tak faham juga. Jadi catatkan saja dia punya hukum pada hadis 622 ini ya. Baik, boleh catatkan hadis 622, hadis sah. Matan ni banyak ada 1, 2, 3, tidak 1 ni ada pecahan lagi A, B, C ya, dan seterusnya. Jadi kita ambil matan matan nombor 1. Matan 1, zakat unta. Bawah dia satu tu zakat unta, lepas tu bawah dia ada B, C, D lah. Jadi A dulu. Tiap-tiap 5 sampai 24. Sama juga tu tanda garis 2 ya. Sama juga 4 kambing. B 25 sampai 35. Sama juga 1 bintu mahot. 1 bintu mahot. Bintu tu jawi dia banun ta. Bintu. Mahot kalau Arabnya mim ho alif dot. Bintu mahot namanya. Dalam bracket 1 hingga 2 tahun. Itu makna unta bintu mahot. Dia umurnya 1-2 tahun disebut Arab menyebut bintu mahot. Kemudian bawahnya ya, masih B lagi, bawahnya sama juga 1 ibnu labun. Ibnu labun. Alif ibnu tu ibnu lah. Ya. Labun ya, lam bawonun. Labun. Alif ba nun ibnu. Labun lam bawonun labun. Dalam bracket 2 hingga 3 tahun. Kemudian C. B dah habis, C ya. C 36 sampai 45. Sampai tu letak sengkang dah lah. Ya, ringkaskan. 36 sampai 45. Sama juga 1 bintu labun. Bintu labun ni kita tak ada letak umur lagi sebab atas dah ada ya. Bintu labun. 1 bintu labun. Dia ya, kalau ibnu labun jantan. Bintu labun itu betina. Ya.
Umur samalah 2 hingga 3 tahun. D. Ya, D pula 46 hingga 60 sampai 60. 46 sampai 60 sama juga hikoh. Hikoh. Macam mana ejaan hikoh? Kalau Arabnya hakob tamarbutoh. Ya, hakob tamarbutoh, hikoh. Dalam braket 3 hingga 4 tahun. Jadi ini tetap peringkat umur ni, dia ada nama dia. Macam tadi contohnya Bintu Mahot 1 hingga 2, Ibnu Labun 2 hingga 3, Bintu Labun 2 hingga 3, ya. Dia itu umur. Disebut mereka punya nama, ada nama-nama tersendiri. Ya. Macam kita kalau manusia ni, ya, bayi, kanak-kanak, bujang, ya, dewasa. Jadi pada binatang ni, binatang unta ni dia ada nama-nama dia mengikut umur. Okey, sambung lagi, iaitu tadi 46 hingga 60 hikau, ya. E pula 61 hingga sampai 75. Sama juga jazaah. Jazaah. Jim, zal, ain, tamarbutoh. Jim, zal, ain, tamarbutoh. Berbunyi jazaah. Jazaah ni umur unta, iaitu dalam braket ya 4 hingga 5 tahun. Mana-mana yang baru sampai, ya, saya sebutkan hadis 622, ya. 622. Ini dia punya hukum. Baik, ya. Tadi 61 hingga 75 jazaah. Dia punya umur dia braket 4 hingga 5 tahun. Sekarang F. F 76 sampai 90. Sama juga 2 bintu labun. Bintu ni daripada pekan binti. Dia betina. Jadi kalau binatang betina lah. Kalau manusia kita katakan anak perempuan. Ya. Bintu labun. 2 bintu labun. Bracket 2 hingga 3 tahun. Itu umur, ya. 2 hingga 3 tahun tu umur dia. G 91 sampai 120. Sama juga hikoh. Hikoh tadi ada tulis atas, ya, hikoh. Hakof tamarbutoh. Hikoh. Bracket 3 hingga 4 tahun. H 121 ke atas. Tiap-tiap 40 sama juga 1 bintu labun. Kemudian bawahnya masih H tu, bawahnya tiap-tiap 50
sama juga 1 hikoh. 1 hikoh. Ini ya, dah ditulis tadi umur-umur yang bintu labun, hikoh, ya, dah ditulis umur-umur dia. Ya. Bintu labun tu ya, dia punya umur 2 hingga 3 tahun. Kalau hikoh ni ya, 3 hingga 4 tahun, ya. Itu hikoh. Baik. Yang di atas ini adalah zakat unta. Kemudian bawahnya langkah 1 baris. Nombor 2. Nombor 2 zakat kambing. Nombor 2 ya. Langkah 1 baris. Ini masih matan lagi ya, matan hadis tu. Nombor 2 zakat kambing. Ada A, B, C, D sampai D. Ya. A dulu. A bawah dia ya, bawah zakat kambing tu A 40 sampai 120. Sama juga 1 kambing. B 121 sampai 200. Sama juga 2 kambing. C 201 sampai 300. 3 kambing. D 301 ke atas. Tiap-tiap 100. 1 kambing. Itu zakat kambing ya, atau tadi zakat unta. Ya. Baik. Kemudian jarakkan ke bawahnya lagi. Masih lagi bab matan ya. Kemudian jarakkan, tulis A ya. Ada A, B, C ni lain-lain maklumat ya. A, tulis A. Dilarang mengumpulkan unta, kambing, lembu, dari 2 orang yang berpisah kerana takut mengeluarkan zakat. Kerana takut mengeluarkan zakat. B, dilarang 2 orang yang berkongsi memisahkan diri kerana takut zakat. C, dilarang mengeluarkan zakat, binatang tua yang tidak bergigi
koma, yang buta sebelah dan yang jantan. Ini peringatan-peringatan. Maknanya ABC ni adalah peringatan-peringatan. Ya. Kadang dua orang yang berpisah, dia berkumpul untuk dijadikan satu ternakannya, kemudian zakatnya sikit lah. Bila dah bersatu, itu dilarang. Macam B ni, dia bersatu, tapi bila nak mengeluarkan zakat, dia berpisah, pun menjadikan zakat itu jadi sikit atau tak jadi keluar zakat. Ya. Jadi contohnya misal kata 60 seorang ni ada 30 kambing, semuanya ada 60 kambing. Dia kongsi. Kemudian dia berpisah. Jadi 30-30. Bila 30-30 tak adalah keluar zakat. Zakat kambing 40 hingga 120. Dia berpisah. Nak mengelak zakat. Ini juga dilarang. Ya. Begitu juga zakat binatang yang dikeluarkan zakat itu adalah binatang yang baik. Bukan yang tua, yang ompong, yang tak ada gigi. Ya. Bukan yang buta sebelah. Ya. Dan yang jantan sahaja. Tak boleh. Sebab zakat tu yang betina. Sebab yang betina tu dia boleh membiak lagi. Ya. Baik. Dan nombor 3, tadi 1 zakat unta, 2 zakat kambing, 3 ya. Bawah jarakkan lagi zakat perak. Ya. 200 dirham. Bawah dia tulis nombor 3 zakat perak, kemudian bawah dia tulis 200 dirham sama juga 600 gram. Sama juga 2,5%. Bawahnya lagi, perhitungan yang kurang atau lebih harus dicukupkan menurut ketentuannya. Menurut ketentuannya. Hukum. Ini baru hukum ya. Tadi yang kita tulis semua tu matan. Hukum dia wajib. Jadi kalau ya lembu, bagaimana pula zakat lembu? Ya. Jadi ya, zakat lembu ni kena ambil daripada zakat unta. Ya. Zakat unta, binatang besar. Ya. Jadi yang bawah ni yang kecil, binatang kambing. Ya. Ada zakatnya. Kemudian zakat perak. Ya. Pun macam tu juga, iaitu dia dalam 200 dirham. Harga dia sama dengan 600 gram. 600 gram. Ya, sama juga zakatnya 2,5%. Ya. Ini zakat yang tersimpan lah. Kalau zakat yang dipakai, itu mana sekali zakat saja daripada harga yang kita beli. 2,5% zakatnya daripada harga yang kita beli. Itu seumur hidup untuk zakat, untuk emas atau perak yang dipakai.
Baik ya, kita itu hadis yang saya katakan tadi, hadis 622 ni adalah hadis yang panjang. Jadi kalau dibaca pun nanti tak faham juga, ya. Jadi saya dah berikan susunannya lebih mudah untuk diulang kembali, ya. Baik, sekarang ni kita masuk hadis 623. Ya, minta siapa boleh baca 623, ya. Buka mic ni, siapa nak baca, silakan. Silakan. Buka mic ni, siapa nak baca. Okey, saya bacakan. Silakan. Hadis 623. Ya. Dari Muaz bin Jabal, bahwasanya Nabi SAW dia ke Yaman dan perintah dia mengambil zakat dari tiap-tiap 30 sapi, satu tabi atau tabiah, jantan atau betina, dan dari tiap-tiap 40 satu musinah, dan tiap-tiap orang yang balik satu dinar atau sebanding dengan itu dari kaum Ma'afiri. Bukan kaum, kain. Kain Mu'afiri. Kain Mu'afiri. Diriwayatkan dia oleh 5, tetapi lepas itu bagi Ahmad dan dihasankan dia oleh 9. Tetapi ia memberi isyarat adanya perselisihan tentang maksudnya dan disahkannya oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Okey, catatkan hadis 623. Hadis boleh dipakai. Matan diperintah mengeluarkan, matan dia diperintah mengeluarkan zakat sapi. Tempat kita jarang menyebut sapi. Sebab kita sebut lembu, ya. Tempat lain mereka sebut sapi, ya. Lembu punya susu, sapi punya nama. Kan? Jadi dikaitkan dengan sapi, ya. Jadi sapi dapat nama, lembu punya susu, ya. Minyak sapi, ya. Tak ada sebut minyak lembu, ya, minyak sapi, ya. Jadi hukum ya wajib. Di sini tidak dicatatkan matan yang panjang macam mana hadis 622, tapi boleh sendiri bacalah. Maknanya, ya, Muaz pernah diutus ke Yaman. Di Yaman ni, ya, ada lembu, ya. Jadi zakat untuk lembu ni tiap-tiap 30 ekor. Kita kena tengok balik, 30 ekor. Zakat dia seekor ya lembu disebut tabi'ah. Tabi'ah ni umur, ya. Sapi betina, tabi'ah sapi betina atau jantan yang umurnya 1 tahun. Itu disebut sebagai, ya, tabi'ah. Artinya kalau ada lembu 30 ekor, ya, maka zakatnya adalah seekor anak lembu yang umurnya setahun. Dalam Arabnya disebut tabi'ah. Tabi'ah tu umur, peringkat umur anak lembu tu. Tak kiralah jantan atau betina, yang baiknya betina, ya. Kemudian kalau tiap-tiap 40 ekor, daripada 30 ekor naik 40 ekor, zakatnya 1 musinnah. Ni musinnah ni umur anak lembu tu, iaitu sapi betina atau lembu betina umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Itulah dikatakan zakat lembu, ya. 30 zakatnya lembu 1 tahun umur. Kalau masuk 40,
lembu umur 2 tahun. Itu ketentuan yang ada dalam hadis ini yang boleh diulang lah. Diulang ya. Baik, kita teruskan lagi. Ada hadis yang selanjutnya 624. Siapa nak baca? Silakan. 624. Siapa yang baca tadi pun boleh ulang balik baca, tak apa. Okey, saya Hadis 624. Okey. Dari Amr Abu Ja'far. Ni ni Amar. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapanya, dari kakaknya. Dia berkata, dalam bersabda Rasulullah SAW, diambil bahan peristiwa di perairan-perairan mereka. Diriwayatkannya oleh Abbas dan bagi Abi Daud pula, tidak boleh diambil barisan mereka, melainkan di kampung-kampung mereka. Ya. 624 hadis lemah. Matan dia, hamil harus mendatangi orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ulang balik. Amil harus mendatangi orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Hukum sebab tidak harus mendatangi. Baik ya. Saya mak semula. Hadis ini adalah hadis lemah. Ya, hadisnya lemah. Ya, kerana apa? Kerana di sini mengatakan amil dia kena pergi. Pergi datang tempat-tempat kepada orang-orang yang wajib mendatangkan zakat. Sepatutnya terbalik. Ya, yang sahihnya orang yang wajib zakat dia pergi cari amil atau dia sendiri bertanggungjawab untuk mengeluarkan zakatnya. Itu sebetulnya. Ya. Tapi di sini dikatakan katanya amil tu wajib mendatangi atau harus tu dengan makna wajib mendatangi. Jadi hadis ini lemah. Yang betulnya diri sendiri yang bertanggungjawab untuk zakat, ya kitalah pergi keluarkan zakat. Jangan tunggu orang ambil zakat. Macam tu. Ya. Baik, lagi 625. Siapa nak baca lagi? Silakan. Okey. Ya. 625 catatkan hadis sah. Matan, tidak ada zakat tentang hamba dan kuda. Hukum sebagai satu ketentuan.
Jadi dalam hadis ini satu pengecualian ya kepada binatang yang namanya kuda. Siapa bela kuda, ya tidak ada zakat untuk kuda. Tu dinyatakan. Kalau lembu, kambing ada zakat, tapi kuda tak ada zakat. Dan hamba, ya dikatakan ya tidak ada zakat kecuali zakat fitrah lah. Ya Tuhan yang akan keluarkan zakat fitrah buat dia. Ya. Baik, 626. Siapa nak baca? Sila. Ganjaran, maka ia akan dapat ganjarannya. Dan barang siapa engkau mengeluarkan harta yang mengatakan dia menjadi ganjaran dan ganjaran. Dan ia mengingatnya yang mengingatkan dan harta. Dan pada ahli keluarga Muhammad yang artinya walaupun mengatakan oleh Ahmad dan Ahmad dan Ahmad meningkatkan dia menetapkan kebenaran. Okey, catatkan 626. Catatkan ya, hadis sah. 626 hadis sah. Matan, pemerintah Islam berhak mengambil zakat dengan paksa dari orang-orang yang tidak mahu mengeluarkannya hukum sebagai satu ketentuan. Ingat ya bahawa ya, zaman Nabi, mereka yang tidak mengeluarkan zakat, ya mereka diperangi. Sampai diperangi, itu cara keras. Ya, sebab itu zakat itu wajib. Jadi, ya, kalau seandainya mereka enggan, ya mereka akan dipaksa dengan keras. Ini adalah hukuman Allah. Dan dalam hadis yang dibaca tadi, ya, iaitu ada berkaitan dengan unta yang cari makan sendiri. Jadi kalau cari makan sendiri, ya zakatnya tiap-tiap 40 ekor, zakatnya seekor bintu labun. Bintu labun ialah ya binatang unta yang umurnya 2 hingga 3 tahun. Lagi satu di sini ada menerangkan bahawa zakat la yahillu li ali Muhammad minha syai'un. Zakat ya tidak halal untuk keluarga Muhammad sedikit pun. Mana Bani Hashim dan Bani Muttalib, dia tidak boleh menerima zakat. Ya. Itu kena tahulah.
Kenapa keluarga Nabi SAW, Bani Hashim dan Bani Muttalib, dia tidak boleh menerima zakat? Sebab kata Nabi, zakat itu adalah kotoran manusia. Manusia nak bersihkan harta, kena keluarkan zakat. Kalau tak dizakatkan, artinya harta itu kotor. Jadi, zakat itu adalah kotoran manusia. Sebab itu tidak layak untuk keluarga Muhammad. Itu dikatakan, tidak halal untuk li-ali Muhammad, untuk keluarga Muhammad. Siapa keluarga Muhammad tadi yang saya sebutkan, iaitu keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib, keturunan itu, sampai sekarang, kalau ada pun, dia tidak boleh menerima zakat dan sedekah. Ingat tak bahawa satu masa ada Nabi SAW, orang bagi, ya Rasulullah, lelaki itu kata, ya Allah, ya Rasulullah, ambillah ini, saya sedekah padamu. Rasulullah diam dan tidak mengambilnya. Kemudian lelaki itu mengubah, wahai Rasulullah, saya hadiahkan sajalah buatmu. Rasulullah ambil. Padahal benda yang sama, lafaz berlainan. Lafaz pertama, sedekah, Nabi tak terima. Bila dia sebut hadiah, Nabi terima. Itu nak menunjukkan lafaz itu penting. Okey, kita teruskan lagi 627. Siapa nak baca 627? Saya nak susah. Dari Ali, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, apabila ada bagimu orang dan lewat atasnya satu tahun, maka jika aturan dan dirham dan tidak wajib atasnya sesuatu, kalau ada bagimu orang yang lewat atasnya satu tahun, maka zakat adalah setengah dinar. Dan apa-apa yang lebih, dia berkata bulan terhitungannya dan tidak ada satu harga. Dan tinggal lewat atasnya satu merayakan dia dengan tanggungjawab dan yang besar. Dan sama-sama maksudnya. Okey, boleh catatkan dulu hadis 627. Catatkan hadis sah. Matan dia menerangkan bahawa zakat perak dan emas yang lebih dari nisabnya maka perhitungannya tetap sebagaimana semulanya, iaitu 2,5%. Hukum sebagai satu ketentuan. Kalau disebut perkataan dirham, satu lagi dinar. Kalau dirham ni perak, wang perak disebut dirham. Kalau dinar tu emas, wang emas. Itu disebut dinar. Jadi dalam hadis ini,
Orang yang memiliki wang 200 dirham, bila telah sampai 1 tahun di tangannya, maka zakatnya ialah 5 dirham. Orang yang memiliki wang 20 dinar, 20 dinar ni sama dengan 200 dirham. 20 dinar, bila telah sampai 1 tahun di tangannya, maka zakatnya setengah dinar. Berarti 200 dirham, 200 dirham, nisbah dia sama dengan 20 dinar. Dirham perak, dinar tu emas. Jadi 200 kalau perak, emas 20 dinar. Itu nisbah yang ditunjukkan di sinilah. Itu dikatakan bahawa kalau kita menyimpan emas, kita kena keluarkan zakatnya tiap-tiap tahun, iaitu 2,5% daripada simpanan itu tiap tahun. Tetapi seandainya kita pakai emas, pakai letak, itu namanya pakai. Zakatnya hanya sekali seumur hidup ketika beli. Contohnya kita beli rantai harga 8,000. Maka 8,000 zakatnya ialah 2,5%. Jadi keluarkan zakat 2,5% ini daripada harga tadi, berikanlah kepada mereka yang berhak. Maknanya benda yang sedikit, tak perlu kita nak agih-agihkan kepada sampai 7 asnaf atau 8 asnaf. Jadi tak perlu. Jadi kita kalau benda itu sedikit, kita berikanlah asnaf yang terdekat kat kita, kita bagi. Ini zakat untuk seumur hidup yang kalung yang kita pakai tadi. Selagi kita tak keluarkan zakatnya, selagi itu yang kita pakai itu adalah masih kotor buat kita dan menjadi bahan bakaran neraka. Itu cerita pasal emas. Kejap, yang pertama dulu. Okey. Iyalah. Okey. Kalau pakai kita kena keluarkan. Kalau pakai. Kalau simpan belum kena. Simpan belum. Walaupun tu sampai urut, kalau yang pakai kita keluarkan 0,5% daripada situ. Sorry. 2,5%, sorry. 2,5%. Jadi kalau yang simpan boleh sampai kepada yang disebut urut tadilah. Kalau Selangor apa tadi? 800 gram gram. Jadi kalau Selangor 800 gram, maknanya kalau kita simpan. Simpan. Kalau pakai berapa? Okey, silakan. Saya nak tanya yang 200 dirham tadi untuk Oh ya. 200 dirham ni zakatnya 5 dirham. 5 dirham. Okey, sama. Baik, kita sambung lagi 628. Siapa nak baca? Yang seorang sama tak apa. Teruskan. Yang lain boleh semak. Silakan, orang yang sama tak apa. Okey, sila. Okey, sila.
Mauquf. Okey, letak dulu. 628. 628 hadis sah. Kemudian depan sah tu tulis marfu hukman. Marfu ni ejaan mim ra fa wa ain. Marfu mim ra fa wa ain marfu, Hukman ha kaf mim alif. Hukum daripada perkataan hukum. Ha kaf mim alif. Hukman. Makna marfu hukman ni mana diangkat hukumnya. Itu masih hadis ya, matan dia. Adanya zakat apabila harta itu sudah berumur 1 tahun pada seseorang. Hukum sebagai satu ketentuan. Ini maknanya harta simpan ya. Disimpan ya selama sudah sampai 1 tahun baru ada zakat. Dan ya, kalau seandainya contohnya ada hadis lain yang contohnya kita ni nak keluar negara. Ya, contohnya bulan 12 kita keluar negara. Padahal bulan 12 tu ialah waktu zakat harta kita. Kita boleh zakat awal. Maknanya bulan 11 ke bulan 10 ke, kita zakat awal untuk bulan 12 sampai bulan 12 tu. Kita awalkan, itu pun diperbolehkan. Jadi yang mana harta-harta yang tersimpan atau emas-emas yang tersimpan itu zakatnya sehingga 1 tahun. Kalau yang dipakai saya kata tadi, zakatnya sekali seumur hidup. Kalau 1,000, contoh kalung 1,000 atau gelang 1,000. 2,5% berapa? Tak, harga, bukan gram, harga. Kita beli harga tu 1,000. 1,000. Gelang tu harga 1,000 contohnya, gelang emas tu 1,000. Jadi kalau 2,5%, 25 ringgit. Banyak ke 25 tu? Sikit. Itulah yang menyebabkan jadi kotor tu. Yang sikit tu tak dikeluarkan tu lah yang mengotorkan kita punya emas tu. Tak bersih lagi. Itulah penyebab jadi api neraka. Padahal sikit je. RM20. Nampak orang miskin, kita bagi. Ini saya bagi zakat harta saya. Ini zakat harta saya. Kita bagi dah RM25 dah selesai dah. Kita niatkan zakat tadi. Kita niatkan untuk mengeluarkan zakat harta kita. Itu je. Pakailah. Biasa emas pakai ni kan tak semestinya dipakai 24 jam. Mana buka pakai tu istilahnya bukan simpan ya. Okey, satu lagi hadis 629, siapa nak baca? Dari Ali. Okey, hadis 629, hadis sah. Dalam bracket sama dengan atas tadi, marfu hukman tulis. Macam yang di atas tadi, marfu hukman.
Matan. Sapi-sapi yang bekerja. Tidak ada zakatnya. Hukum sebagai satu ketentuan. Ini maknanya lembu-lembu yang dibuat bekerja, ya, menarik menarik barang atau membajak ke, ya, semua ni tidak dikenakan zakat, ya, mengikut hadis ini. Mana dalam segi hukumnya diangkat, ya, itu marfu hukuman. Jadi 630, satu lagi, siapa nak baca? Okay. Ya. Yeah. Satu lagi. Okey, catatkan dulu hadis 630. 630 hadis dapat dipakai. Matan, orang yang memelihara anak yatim boleh menjalankan harta anak yatim itu. Hukum lil irsyad. Lil irsyad tu mana untuk pimpinan, ya. Lil irsyad. Hadis yang selanjutnya 631 hadis sah. 631 hadis sah. Matan, dianjurkan kita mendoakan orang yang memberi zakat. Hukum sunnah. Baik, saya nak bagi penerangan bahawa kalau seorang itu memelihara anak yatim, sedangkan anak yatim ni ada membawa harta warisan daripada orang tuanya, maka orang yang menjaga anak yatim ini, dia boleh mengembangkan hartanya, ya, supaya hartanya itu boleh lagi banyak daripada yang asal, diperniagakan dan sebagainya, ya, sehinggalah harta anak yatim tu berkembang, ya, maknanya daripada 3,000 mungkin jadi, ya, 30,000 atau 300,000, tak tahulah, tengok perkembangan dia. Kenapa? Sebab, ya, kalau disimpan saja, ya, dan dia akan dimakan di zakat. Maknanya setiap tahun, ya, kena keluarkan zakat. Artinya dia kena makan zakat. Jadi, ya, sebaiknya hendaklah dikembangkan harta itu. Yang akhir itu, hadis akhir tadi ialah mengenai tentang doa. Tengok doa.
Orang bila berzakat kepada Nabi, Nabi akan doakan orang itu, bukan zakat untuk Nabi, tapi mendatangkan zakat. Dia mendatangkan zakat, Nabi pun doakan orang yang mendatangkan zakat tu dengan perkataan, tengok ya, tengok Arab dia. Hadis 631, Allahumma salli alaihim. Ya, biasa Allahumma salli ala Muhammad. Ya, jadi salli ni tak semesti kepada Muhammad. Jadi salli ni satu doa. Allahumma, wahai Allah, salli, berilah keberkatan. Ya, itu mana? Salli, berilah keberkatan. Alaihim, atas mereka. Ya, kalau misal kata orang tu seorang, alaihi, atasnya. Ya, kalau orang tu depan kita, alaika, atas engkau. Allahumma salli alaika. Jadi perkataan salli itu tak semesti kepada Muhammad. Orang yang memberi zakat, mendatangkan zakat, ya, boleh didoakan dengan doa sedemikian yang Nabi baca. Allahumma salli alaik. Allahumma salli alaik. Allahumma salli alaihim. Kalau ramai alaihim. Kalau seorang alaihi, kalau orang tu depan kita alaika. Wakafkan alaik. Allahumma salli alaik. Macam tu, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat kita manfaatkan pelajaran hari ini, insya-Allah. Kita sudahi dengan doa.